Subscribe now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Imam serta barisan AJK Masjid Al-Masyhur dan seterusnya kepada sidang para jemaah maghrib, tuan-tuan haji, puan-puan haja, abang-abang, adik-adik kakak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita rafakkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Maka dengan limpah dan izinnya serta hidayah dan inayahnya, maka kita berada di sini. Kudrah dan iradanya, kekuasaannya dan kehendaknya, maka kita dapat berjumpa, bersua, solat berjamaah, berzikir, berwiridan, berdoa, dan seterusnya kita berkuliah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini semua mudah-mudahan menjadi hisab, menjadi hitungan amal kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sezarah. Sezarah ni tuan-tuan, walaupun macam tak nampak, macam habuk. Itu surah yang Pak Imam suruh baca tu. Jadi maknanya, kalau kita faham maknanya tu, maknanya Quran, walaupun kita buat amal tu macam tak nampak, sikit je amal tu. Walaupun kutip sampah dalam masjid, macam mabuk sikit je, nampak sampah, nampak tak cicak dalam masjid, kita kutip, buang. Jadi yang datang awal tu ditolong, Pak Nujung je dia tolong, bersihkan dulu. Jadi satu sampah tu kita dah satu dah dapat seorang bidadari. Nampak tuan-tuan? Bayangkan kalau banyak sampah tuan-tuan, memang tak sempatlah AJK Masjid Al-Masyhur nak kutip. Dah bersih dah. Tak. Maknanya apa tuan-tuan? Berebut-rebut. Nak buang, maknanya nak buang sampah, nak kutip sampah tuan-tuan, nampak? Jadi beruntunglah. Jadi walaupun kita nampak sampah tu kecil je, tapi kebaikan. Walaupun kita nampak ada perkara yang menghalangi jalan, kita nampak ada batu, ada benda tajam, paku kat jalan, kita galikan. Apatah lagi pelepah sawit kat jalan, kita berhenti handbrake, kita kata nampak, ataupun nampak buah kelapa, kalau ada pokok kelapa lah, kita pun galikan. Kadang-kadang bukan orang tak nak galikan tuan-tuan, dia kata apa, ditarik handbrake, lepas tu dia tengok tak apalah, nanti ada orang galikan, kata nanti orang yang belakang tu galikan, kata dia. Sebenarnya Allah Ta'ala tu nak bagi dia tu, maknanya nak bagi pahala mudah-mudah je tuan-tuan, tapi dia tolak mentah-mentah tuan-tuan. Dan kadang-kadang kita tak tahu tuan-tuan, itulah besok yang kadang-kadang memanglah solat itu perkara yang menjadi kunci dia itu untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala, untuk dapat rahmat. Itu dah satu poin lah. Tapi tiba-tiba kurang sikit, kan? Markah untuk masuk syurga tu kurang sikit. Jadi tak apa, cek balik semak buku hitungan amal, tengok ada dulu dia galikan batang kayu ataupun ranting melintasi jalan. Jadi rupa-rupanya amal yang kecil itu yang memberikan dia tu mendapat rahmat, menyebabkan dia tu mendapat rahmat untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala, untuk mencukupkan. Ataupun semak-semak tak cukup, tetapi oleh sebab dia ni selalu pergi kuliah, dapat markah pergi kuliah tuan-tuan.
Sebab tu kenapa tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita sembahyang fardu, kenapa kita lepas tu kena sembahyang sunat? Kenapa tuan-tuan? Rupa-rupanya sembahyang fardu kita tu banyak yang ibaratnya kalau rumah kita banyak yang bocor-bocor atapnya. Jadi bila kita sembahyang sunat, dia dapat menutup lubang-lubang yang bocor tadi tuan-tuan. Itu sembahyang fungsinya daripada sembahyang sunat itu. Ni kadang-kadang lepas sembahyang jemaah terus hilang terus. Mana tinggal Pak Imam dengan Bilal aja. Semua dah tak ada dah. Bukan masjid di sini tuan-tuan, tempat lain. Tak ada sembahyang sunat terus tinggal semua. Ni masjid ni dekat Uganda sana. Negeri pasti bukan masjid al-masyhur tuan-tuan. Masjid masyhur alhamdulillah tuan-tuan. Penuh lagi tuan-tuan. Dia lambat lagi, dia tak keluar lagi. Dia sayang dengan Pak Imam keluar. Ustaz ni macam sidai aku je kan. Jadi itu tuan-tuan, kepentingan sembahyang sunat ni tuan-tuan. Jangan kita ni terus main cabut tinggal pum. Memang betul dah sembahyang fardu betul. Tapi sembahyang sunat itu dapat menampung kekurangan sembahyang fardu kita tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. Jadi lepas ni jangan tinggal tuan-tuan. Ustaz ni memang kedekan aku ni. Tak ada tuan-tuan, tak ada niat. Anggaplah itu sebagai satu ad-dinun nasihah. Maknanya Islam itu adalah satu agama yang memberikan nasihat. Jadi tuan-tuan, di dalam kesibukan kita menghadap dunia yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan tipu daya, yang penuh dengan yang personakan, yang penuh dengan pelbagai. Tengok seronok je kan. Jadi jangan kita lupa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa tuan-tuan, nak seronok-seronoklah, tapi tanggungjawab kita selaku khalifah, selaku makhluk Allah yang beriman kepada Allah, jangan kita abaikan. Baca Quran, solat, zikir, selawat, berbuat baik sesama makhluk Allah Taala. Buat tuan-tuan, selagi hayat di kandung badan, selagi kita nafas berada di dalam jasad kita tuan-tuan, selagi kita hidup, jangan dah masuk dalam kubur baru nak sedekah, baru nak baca Quran, dah terlambat tuan-tuan. Baru nak buat semayang itu dah lambat tuan-tuan, baru nak taubat, masih inilah tuan-tuan. Masih inilah tuan-tuan. Jadi untungnya tuan-tuan penduduk maknanya penduduk Masjid Al-Masyhur ni tuan-tuan, alhamdulillah, yang saya kenal daripada dulu sampai sekarang tuan-tuan, alhamdulillah, kuliahnya terus menerus tuan-tuan, alhamdulillah. Tahniah kepada EJK Masjid Al-Masyhur, berusaha, dan begitu juga tahniah juga kepada penduduk-penduduk di sini, kerana di antara kamu ini semua, mudah-mudahan kita semua tuan-tuan, mudah-mudahan dimasukkan dalam syurga Jannatul Firdaus, amin. Kalau tak sebut amin rugi tuan-tuan. Nampak? Sebut amin tu pun besok, faman ya'mal misqala dzarrah. Walaupun sebut tu, walaupun sebut sikit, sebut je. Ada tak nama dia sebut amin dulu? Masuk. Nampak? Doa tu tuan-tuan. Kita tak tahu amal mana yang kita buat itu boleh menyebabkan kita dapat rahmat Allah Taala. Jadi buatlah. Jadi jangan kita mengundang kemurkaan Allah Taala. Jangan. Jadi apa perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah Ta'ala? Apa-apa yang Allah perintah, jangan dilawan. Apa-apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, buat sahaja. Tak faham, diam-diam pergi belajar. Apa lagi tuan-tuan yang boleh, jangan kita mengundang kemurkaan Allah Ta'ala? Jangan kita menjadi anak-anak yang derhaka kepada kedua orang tua kita. Walaupun sekali bapak kita ni, mak bapak kita seorang yang jahil, selaku anak ni kena bagi nasihat ke bapak dia elok-elok. Jangan tengking bapak dia, walaupun bapak dia macam gangster tuan-tuan, tak apa, tetap anak soleh ni tetap buat kebaikan. Apa lagi tuan-tuan? Jangan makan harta riba, jangan makan harta rasuah. Ni semua perkara-perkara yang boleh mengundang kepada Allah Ta'ala. Jangan kita menyakiti
Hamba Allah Ta'ala yang lain. Kata dia, aku dah minta ampun Ustaz dengan Allah. Itu dengan Allah. Tetapi kita salah dengan makhluk ini. Kalau selagi kita tidak minta maaf kepada dia, jangan kita sangka taubat kita tu Allah terima. Nampak tuan-tuan? Maknanya apa? Kita kalau salah kita dengan Allah Ta'ala, kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita salah dengan makhluk, kita fitnah dia, kita nyaya dia, kita zalim dia, kita semayang cukup baca Quran, kita nyaya dia, minta ampun Allah Ta'ala, tapi minta maaf dengan dia tak ada. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Tak settle lagi. Kita sangka dah settle. Banyak manusia beranggapan macam itu tuan-tuan. Dah kata aku cukup aku Allah Ta'ala. Tapi dosa dengan makhluk ni, selagi kita tak minta maaf dengan dia, selagi itu dosa kita tak terhapus tuan-tuan. Allah tak terima taubat kita tuan-tuan. Lagi-lagi kalau kita berbuat salah kepada kedua orang tua kita tuan-tuan, jiran tetangga. Ini semua tuan-tuan Islam ajar kita. Jaga hak-hak jiran. Tengok. Maknanya kalau kita faham Islam tuan-tuan, indahnya hidup Islam ni. Tak ada kita nak bersengketa. Sikit-sikit dengan jiran tu ada tuan-tuan. Tapi tak ada. Jadi kalau kita faham Islam, insya-Allah macam mana pun kita akan balik kepada Islam. Tapi masalahnya bila kita tak faham Islam, hidup itu menjadi huru-hara tuan-tuan. Semua dia punya, semua dia nak ambil hak dia. Bukan dia punya pun dia punya. Itu masalah tuan-tuan. Tapi kalau dia faham Islam, yang ini aku punya, yang ini engkau punya. Sebab itu kata Pak Ramli, ini untuk satu untuk engkau, satu untuk aku. Nampak tuan-tuan? Itu semua sindiran tuan-tuan. Sindir. Disindir. Tapi sindir itu, adakah kita ni tuan-tuan berfikir, wali filem dia panggil. Dia menceritakan filem itu 30 tahun ke depan. Tapi kita ni tak sadar-sadar rupa-rupanya. Cerita-cerita seperti itu tu banyak mengandungi nasihat, sindiran-sindiran, agar kita orang-orang Melayu Islam ni ada tersurat dan tersirat. Jangan tengok saja tuan-tuan, tengok seronok ketawa tapi dia tak faham. Rupa-rupanya dah kena kepala dia dah kena ketuk tuan-tuan. Baik tuan-tuan, yang lepas tu kita dah sampai okey tuan-tuan, darah haid dah. Okey, kejap. Istihadah dah masuk? Dah. Okey dah okey. Darah nifas? Nak tengok dia ingat tak? Siapa ingat? Dah, alhamdulillah. Tengok Tok ingat. Dahsyat. Tok pun boleh ingat. Jadi kita mula daripada kita ambil kepada darah nifas tuan darah nifas kita ambil. Jadi istihadah kita dah tengok hari tu, iaitu darah penyakit. Maknanya tempoh haid dia paling lama 15 hari 15 malam. Tiba-tiba 16, 17 keluar lagi. Maka itu bukan darah haid, itu adalah darah istihadah, darah penyakit. Baik, jadi kita terus kepada darah nifas insya-Allah. Baik. Tengok tuan-tuan, kita nak hidup ni tuan-tuan, Islam ni dia ajar kita daripada bab air, istinja, nak kena darah perempuan, semua ni. Ini peraturan. Bila kita hidup ni tuan-tuan, kita hidup di bumi Allah Ta'ala ni ada peraturan, ada undang-undang. Kita nak jadi seorang Islam yang beriman, bertakwa. Tapi kalau undang-undang ini kita tak faham, itu yang sibuk jadi ahli tasawuf, makrifat. Tak salah tuan-tuan. Tak salah nak jadi ahli makrifah, tak salah. Tapi ilmu ini kena faham. Akhirnya apa tuan-tuan? Syaitan menyesatkan dia. Banyak yang macam itu tuan-tuan. Dia tak faham ilmu fiqh itu. Bertasawuf itu, bermakrifat itu mesti bersyariat. Mesti ada syariat. Syariat itu adalah menurut peraturan-peraturan. Syariat itu adalah maksudnya adalah law in Islam, undang-undang cara hidup. Nak makan, nak minum, nak berak. Termasuk juga darah pun dia bagi tahu. Darah ni macam mana, ini darah apa. Tapi kalau kita tak tahu ini tuan-tuan, itu yang timbul isu. Macam-macam. Cerita bab Islam, cerita bab tasawuf, makrifat, jalan pergi mana-mana pakai seluar pendek.
Cerita makrifat, jalan tak jejak tanah tuan-tuan. Terangkat je, maknanya apa? Jalan itu tak, macam seolah bila bercerita makrifat ni tak jejak bumi. Tapi bila bab syariat, dia tak faham apa-apa tuan-tuan. Kata itu entah tak sampai lagi makam entah tu rendah lagi, makam anak ada lagi tinggi. Tak ada tuan-tuan. Islam tak ada macam tu ajar kita tuan-tuan. Tuan-tuan, yang membezakan antara kita semua tuan-tuan, apa tuan-tuan? Di kalangan kita tuan-tuan, takwa. Takwa tuan-tuan. Siapakah di kalangan kita yang lebih bertakwa kepada Allah? Itulah tuan-tuan, yang dianggap sebagai mukhlisin al-hudin, orang-orang yang benar-benar ikhlas terhadap agama Allah. Bukan maksud dia makam entah, makam anak, tak ada tuan-tuan. Tak ada mengatakan itu, bukan Islam. Islam menggariskan pada kita, bezanya apa tuan-tuan? Takwa kepada Allah. Siapa yang paling takut kepada Allah? Jadi nak takut kepada Allah ni tuan-tuan, mesti dengan ilmu syariatnya, ilmu tauhidnya, ilmu akhlaknya, ilmu tasawufnya, masuk serentak tuan-tuan. Jadi sebab itu kita belajar tuan-tuan. Belajar itu, menuntut ilmu itu daripada kita kecil sampailah kita meninggal dunia. Sampai kita ni sekolah habis, belajar lagi. Walaupun kita dah tua, belajar lagi tuan-tuan. Tak ada berhentinya belajar ni tuan-tuan. Sampaikan yang bercakap kat depan ni pun belajar juga tuan-tuan. Jadi kita belajar ni tuan-tuan, hukumnya adalah fardu ain, wajib di atas tiap individu. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu, pergi menuntut ilmu, maka dipermudahkan jalannya ke syurga. Tengok tuan-tuan, pergi kuliah, balik kuliah, meninggal. Tuan-tuan, balik kuliah meninggal. Mana apa tuan-tuan? Nabi kata apa tuan-tuan? Dia balik kuliah tadi tu tuan. Ataupun nak pergi kuliah meninggal. Belum pergi lagi, baru nak pergi, baru nak melangkah meninggal. Barang siapa yang nak pergi menuntut ilmu, maka dipermudahkan jalannya ke syurga. Maknanya apa tuan-tuan? Orang yang belum pergi ataupun dah pergi, kita dah tahu itu ahli syurga. Itu Allah, Nabi jamin tuan-tuan. Kalau Nabi dah jamin, kita tak perlu risaulah. Selain daripada asyara al-mubasyirin bil jannah, selain daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, ada di kalangan para sahabat yang 10 orang radhiyallahu anhum, yang mereka itu 10 orang sahabat ni dijamin asyara mubasyirin bil jannah, dijamin mereka itu sahabat 10 orang ni, mereka itu termasuk di dalam golongan ahli syurga. Tak payah risau tuan-tuan. Itu. Tapi kita ni tuan-tuan, nak tahu macam mana? Belajar. Belum pergi belajar, dah meninggal. Balik belajar, meninggal. Ahli syurga tuan-tuan. Dipermudahkan jalannya ke syurga tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan orang ni meninggal, banglo dia, apa lagi tuan-tuan? Porsche dia, apa lagi tuan-tuan? Ke bumi sekali satu liang lahat dengan dia. Tak ada, tinggal semua tuan. Tak ada. Setakat ni belum ada jumpa dia tuan-tuan. Kalau ada buat memang viral. Kan? Agama lain yang kaya-kaya macam tu pun dibuat kereta kotak je. Kereta mainan, lepas tu dibakar. Buat kiriman kita dia. Baik, kita terus masuk. Jadi start ni panjang cerita. Baik, terus kepada darah nifas tuan-tuan. Jadi ini peraturan undang-undang yang Islam gariskan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita faham, maka indahnya hidup bersyariat. Kitab ini pun tajuknya indahnya hidup bersyariat. Tuan punya kitab ni pun dah meninggal, almarhum Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ismail Qamus. Jadi orangnya tak ada. Jadi kita guna kitab dia tuan-tuan. Jadi masing-masing niatlah baca Fatihah untuk dia tuan-tuan. Doakan ulama-ulama kita yang telah pergi ni tuan-tuan. Jadi yang macam saya ni tuan-tuan, tak berapa ulama ni, tolong-tolong jugalah sikit-sikit.
apa yang termampu oleh saya tuan-tuan. Yang dengan izin daripada Allah Ta'ala. Nak kata sangat pun tak ada tuan-tuan. Berkongsi-kongsi ilmu tuan-tuan. Jadi ulama-ulama terdahulu walaupun mereka tu banyak ilmu tetapi sifat mereka itu suka merendah diri. Tawaduk dia. Tak ada tuan-tuan. Sebab itu yang mahalnya kita tuan-tuan suka sifat merendah diri. Bukan mengatakan kalau kita berendah diri itu maka kita ni lemah dia. Tak. Sebab itu tuan-tuan, orang yang merendah diri tapi sekali-sekali kalau dia bercakap baru kita tahu macam mana tingginya ilmu tu yang Allah bagi pada dia tuan-tuan. Baik tuan-tuan, pengertian darah nifas ialah darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Maknanya mak ibu dia tu yang baru bersalin, perempuan yang baru bersalin, maka darah ni dia keluar tu darah itu adalah darah nifas. Ni jadi ustaz ni darah apa yang keluar tengah bersalin ni? Maknanya apa? Darah yang keluar daripada rahim perempuan selepas melahirkan anak. Mana selepas melahirkan ada darah yang keluar, itu adalah darah nifas. Yang kita belajar lepas tu, bila cukup bulan perempuan tu ada masa dia akan keluar darah, itu darah haid. Dah keluar darah haid pula lebih daripada 15 hari 5 malam, itu bukan darah haid, itu darah istihadah, darah penyakit. Pak, semua tu ada beza-beza tuan-tuan. Lepas tu apa yang lepas tu ni yang kita ulang kaji balik, darah apa tuan-tuan? Darah yang mananya yang apa nama yang tempoh yang lepas tu ada pula apa nama air mazi, air wadi. Ni semua tak sama tuan-tuan, berbeza-beza istilah tu. Jadi kerja-kerja berat, tiba-tiba lepas kerja berat ada benda keluar daripada kemaluan dia. Jadi dia fikir ini air mani ke? Rupa-rupanya bukan air mani, itu air wadi. Kerja sawit, tukang rumah, buat parit, kerja berat, lepas tu keluar satu cecair daripada kemaluan dia. Jadi dia menyangka itu air mani, tak. Jadi itu air wadi. Itu yang lepas-lepas lah. Baik. Mazhab Syafi'i menyatakan bahawa darah nifas itu ialah darah yang keluar selepas selesai melahirkan anak. Maknanya mazhab Syafi'i kata apa? Menyatakan bahawa darah nifas ini darah yang keluar selepas daripada selesai melahirkan anak. Maknanya selesai melahirkan anak ada darah keluar, maka itu adalah darah nifas menurut pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi sekiranya bayi masih belum keluar semuanya, maka belum lagi dikatakan darah nifas, tetapi darah yang keluar itu dikira darah penyakit. Tengok. Maknanya dia kata apa? Belum apa nama, bayi itu belum selesai keluar, maka darah itu bukan belum lagi dikatakan darah nifas, tetapi darah itu dikira darah penyakit. Darah daripada rahim perempuan yang keguguran anak juga dipanggil darah nifas. Perempuan ibu-ibu yang tak sempat melahirkan anak gugur. Maka darah yang keluar itu pun dianggap sebagai darah nifas. Tengok gugur, ada darah sekali, maka darah itu dianggap sebagai darah nifas. Boleh faham tuan-tuan? Okey. Tak faham angkat tangan. Jangan tanya pelik-pelik tuan-tuan. Tempoh sekurang-kurangnya satu lahzah. Selahzah ni, lahzah dipanggil dalam bahasa Arab lahzah. Bahasa Melayunya sedetik. Sepintas lalu je. Sepintas lalu. Tadi ada, tadi ni dah tak ada. Tu lahzah. Maksud lahzah. Sekejap je. Dia lalu sekejap je. Kebiasaannya 40 hari. Dan tempoh maksimumnya adalah 60 hari. Maka tidaklah wujud 44 hari sebagaimana kepercayaan orang-orang Melayu. Jadi dia punya deadline dia bagi 40 hari. Dan tempoh maksimumnya adalah 60 hari. Tak ada cakap 44 hari. Tuan-tuan tu orang Melayu kita, dia suka tambah-tambah 44 hari tadi. Ni perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Ni tuan-tuan. Perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas.
Yang pertama, solat ataupun kita bersolat. Tak boleh kita semayang. Maknanya perempuan ni tuan-tuan, dalam keadaan dia haid ataupun nifas, maka diharamkan bagi golongan perempuan ini, wanita ini, untuk mereka bersolat. Tak boleh tuan-tuan. Jadi jangan laki-laki ini rasa tak adil pula, kata Allah Ta'ala ni, aku ni kan, kita ni dia semayang, dia tak semayang, kita tak ada tuan. Tengok, bila sampai tengok Allah Ta'ala ni dia bagi cukup adil. Bila sampai bab pembagian harta al-faraid, tengok, mislu khazil unsayain. Maknanya apa? Kalau laki-laki dengan perempuan, laki-laki dapat 2 kepala kiranya, perempuan dapat 1. Nampak? Itu kat situ pula bab. Tapi bab yang ni pula, bila datang perempuan itu datang haid, maka dia tak boleh semayang. Laki-laki kena semayang. Makna laki-laki, kenapa man tak semayang man? Aku uzur, kata dia. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Istilah tak semayang tu bila tuan-tuan? Bila dia dah meninggal, almarhum. Ataupun dia kehilangan akal, gila, nyanyuk, tak ada akal, maka tak wajib bagi ini, golongan ini, untuk solat. Tetapi tiba-tiba besok akalnya datang balik, wajib dia kena semayang. Nampak? Sebab tu Islam meletakkan akal, jaga akal ni, akal, keturunan, ini benda-benda yang kita perlu jaga tuan-tuan. Sebab itu akal tu, apa tujuannya apa tuan-tuan? Ilmu, tempat gedung ilmu, akal simpan dalam ni, as-sadr. Al-ilmu laisa fi sutur walakin fi sudur. Ilmu itu bukan letak di helaian-helaian kertas buku, tetapi diletakkan, ambil ilmu itu dekat helaian buku, letakkan di dalam jiwa tuan-tuan. Sebab tu jiwa ni kena bersih. Ustaz, mulut dia je tu yang jahat tapi hatinya baik. Tak ada tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang dicakap itulah datang daripada hatinya. Betul tuan-tuan? Tu statement tu kena betulkan tuan-tuan. Itu statement yang tak betul tuan-tuan. Banyak orang gunakan statement macam tu. Sebab itu kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Innama fil jasadil mudghah. Ni Nabi cakap tuan-tuan, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Dan apabila baik daging itu, maka baiklah jasad keseluruhannya. Wa naim wa idza fasadatal jasad kullu ala wahiyal qalb. Dan apabila dia rosak daging itu, maka rosaklah keseluruhan anggota jasadnya itu, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah dia itu tuan-tuan? Al-qalb, iaitu hati. Maknanya hati ni tuan-tuan, bila dia dia simpan benda tak elok, dia akan keluarkan daripada mulut dia tu. Dia keluarkan daripada mulut dia tu, dari apa yang terkandung daripada hatinya itu, maka dia lontarkan dengan mulutnya dan pandangannya, matanya, dan seterusnya kepada anggota-anggota badan yang lain. Sebab itu tuan-tuan, kalau minum air macam ni kan, macam ni, ustaz ni nak minum air cakap lah. Macam ni, tengok tuan-tuan, ini saya tengok satu video Syekh Syarawi, Mutalah Syekh Syarawi, ulama Mesir tuan-tuan. Ustaz Faizul tahulah Syekh Syarawi ni. Jadi satu video tu saya pun tak pernah jumpa benda tu, tapi saya jumpa tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi saya sebar-sebarkan. Nabi kata, Syekh Syarawi tu kata, kalau kita minum air, kata dia, minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum kali kedua lagi, bismillahirrahmanirrahim. Minum kali ketiga lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tuan-tuan? Rupa-rupanya tuan-tuan, air yang kita minum 3 kali bismillah tadi tu, 3 kali teguk, 3 bismillah, selagi mana air itu berada dalam badan kita, selagi itu kita tak nak buat maksiat tuan-tuan. Kita tengok maksiat macam cair tuan-tuan, macam dia dengan sendirinya dia tak nak buat tuan-tuan. Ni kalau kat sini tuan-tuan, tak kisahlah kita ni tuan-tuan ahli pendosa, kan? Banyak suka buat maksiat tuan-tuan. Jadi macam mana ustaz ubat ni, Allah, suka sangatlah buat jahat ni, kan? Ada je macam mana. Ni cara tip dia nak elak daripada salah satu untuk kita menurunkan
Maknanya apa? Mengkendurkan nafsu syahwat kita. Cara untuk kita mengelakkan perkara-perkara maksiat ni Nabi tunjuk salah satu antaranya. Minum air itu dengan 3 kali teguk. Selagi mana air itu ada di dalam tubuh badan kita, selagi itu dia tak nak buat maksiat, tuan-tuan. Selagi itu dia rasa maksiat tu tak sedap. Tuan-tuan, kat dunia tuan-tuan, maksiat tu pada pandangan manusia, nafsu tu kata sedap. Benda yang baik tak lazat. Tapi bagi orang yang beriman, benda maksiat itu tetapi baca Quran, semayang, dia rasa lazat. Itu bagi yang beriman. Sebab itu tuan-tuan, Islam satu perkara, mukmin. Ada beza tuan-tuan. Ramai Islam tapi belum tentu dia mukmin. Ramai yang Islam belum tentu dia beriman. Islam je pada nama, tapi belum tentu dia beriman. Yang beriman ini, sebab itu kata Nabi Muhammad SAW, umatku, ramainya umatku seperti buih-buih di lautan. Tuan-tuan pernah pergi pantai tak tuan-tuan? Pergi pantai Perum kan, kita tengok ombak tu pukul kat pantai, tengok posisi tu, banyak tak buih? Buih banyak buih ni. Lepas tu seminit dua tengok buih yang banyak-banyak tadi ada lagi tak tuan? Dah hilang tuan-tuan. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Umatku kata Nabi, ramainya umatku seperti buih-buih dia tu. Maknanya apa tuan-tuan? Banyaknya umatku tetapi kurang kualitinya. Kualitinya kurang, banyaknya yang kuantiti. Maknanya apa tuan-tuan? Islam je tapi kita na'udzubillah yang beriman itu. Sebab itu Muslim ni ada 3 tuan-tuan. Muslim mukmin, Muslim fasik, Muslim munafik. 3 benda ni tuan-tuan. Islam tu agama tuan-tuan. Muslim, ana Muslim, saya yang menganut Islam. Islam tu agama, din. Ana Muslim, saya penganut Islam. Saya Muslim, maknanya apa? Saya orang yang beragama Islam. Ana Muslim mukmin, saya orang Islam yang beriman. Nampak tuan-tuan? Boleh faham tuan-tuan? Islam, din. Kalau Muslim, dia yang menganut Islam, beragama Islam. Sebab itu kalau kita buka kitab-kitab ulama tuan-tuan, Islam tu bagi 3. Muslim mukmin, Muslim fasik dan Muslim munafik. Orang Islam yang benar-benar beriman, 1. Yang kedua, orang Islam, dia Islam tetapi pura-pura, 2. Yang ketiga, Islam tetapi dia suka mengekalkan dosa-dosa besar. Suka. Dia semayang, jaga, puasa, apa semua. Tapi judi tak boleh berhenti. Dia Islam, baca Quran kuat. Ngumpat tak boleh berhenti. Tuan-tuan, kita ni cari tuan-tuan. Apa dosa kita ni? Mesti ada, kita ni tuan-tuan, ada dosa yang suka kita kekalkan. Dosa besar. Dosa besar ni tuan-tuan, kalau kita kaji ada tu, asasnya 7. Tapi bila ulama pecahkan kepada 70. Simpan dia tuan-tuan, kita masuk balik. Ni yang mahal ni, ilmu ke tepi-tepi ni tuan-tuan. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Perkara-perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas. Yang kedua, tadi tak boleh bersolat. Jadi jangan kita cemburu kepada wanita-wanita ketika dia haid dan nifas, dia tak sembahyang, jangan kita rasa itu hadiah dia daripada Allah untuk kaum wanita tuan-tuan. Kita ada bahagian kita, jangan risau tuan-tuan. Semua dapat. Sama rata, adil. Jadi adil itu tak mesti sama rata kadang-kadang tuan. Yang kedua, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Nanti kat sini ada perbahasannya. Maknanya yang baca Quran, menyentuh Quran ni, dan membawa Quran ni ada kat sini dalam perbahasan ni nanti. Semayang memang tak boleh lah perempuan ni. Jadi yang kedua, wanita ni tak boleh menyentuh, membawa, menyentuh dan membawa Al-Quran. Tak boleh. Yang ketiga, tawaf. Tawaf. Pun tak boleh. Yang keempat, puasa wajib. Puasa, yang maknanya apa tuan? Yang ini wajib yang diqada. Tu. Maknanya dia ni, maknanya dalam keadaan dia haid ataupun nifas, dia tak boleh berpuasa. Maka wajib diqada. Maknanya dia kena buatlah. Tu di antaranya. Semayang dia tak perlu kan? Tak perlu kan? Ganti.
Tapi puasa ke? Puasa kena? Sebab tu perempuan tuan-tuan, letihnya kat situlah dia. Berbeza dengan kita lelaki-lelaki tuan-tuan. Jadi masing-masing ada kelebihan yang Allah bagi pada golongan lelaki dan perempuan. Jangan kita berasa kita dizalim. Tak tuan-tuan, sama je tuan-tuan. Yang kelima, ni perkara yang diharamkan ketika perempuan dalam keadaan haid ataupun nifas, maka dia tidak boleh bersetubuh. Ni kena faham. Bapak-bapaknya jangan sibuk-sibuk pula. Jangan sibuk-sibuk. Tu jaga-jaga. Dia sibuk, isteri dalam keadaan haid, sibuk. Dia apa nama? Gurau-gurau, akhirnya tewas. Lagi-lagi yang baru menikah. Yang keenam, bercerai. Tetapi talaknya tetap jatuh. Maknanya walaupun dia dalam keadaan isteri itu haid ataupun nifas, diceraikan isterinya, maka hukumnya ini di antara perkara-perkara yang haram, tetapi talaknya tetap jatuh. Nampak? Yang ketujuh, iktikaf. Berhenti di dalam masjid. Maknanya dia duduk dalam masjid. Kat sini ini pun ada perbahasan ulama di tuan-tuan. Tapi jumhur ulama maknanya tidak membenarkan wanita-wanita itu berada di dalam masjid ketika dia dalam keadaan haid dan nifas. Takut darah itu dia pun nama mengotori masjid. Tapi kat situ ada ulama bahas. Tapi jumhur ulama, ini saya bagi tahu tuan-tuan, jumhur ulama tak membenarkan. Habis ustaz, kalau dia lalu kat depannya, boleh tuan-tuan. Melintasi boleh. Itu ada perbahasan juga tuan-tuan. Jadi kalau dia nak bahas semua ni tuan-tuan, 3 hari 3 malam tak habis tuan-tuan. Jadi saya terus ambil jumhur ulama kata tidak membenarkan. Tadi ada, walaupun ada setengah segelintir ulama-ulama, sebahagian ulama, segelintir ulama yang membenarkan ada. Tapi kebanyakan ulama tidak membenarkan. Kerana apa tuan-tuan? Ditakuti. Mungkin ada di sana perempuan-perempuan yang ibu-ibu ataupun muslimat dia jaga, tapi mungkin ada segelintir yang tak jaga tadi itu, akhirnya kebocoran, darah tu jatuh kat masjid. Tu. Baik. Masalah haid ataupun nifas, apa masalahnya tuan-tuan? Baik, tengok permasalahannya. Orang yang sedang haid atau nifas boleh membaca sedikit ayat Quran. Ustaz boleh pula. Tadi kata tak boleh. Ni dia bahas. Nampak? Dia bahas. Tadi tak boleh. Membaca, menyentuh, membawa, tak boleh. Haram bawa. Tapi ada masalah, ada permasalahan apa? Orang perempuan yang haid ataupun nifas tadi, dia boleh, orang yang sedang haid ataupun nifas boleh membaca sedikit ayat Al-Quran. Seperti basmalah. Dengan niat zikir. Dengan niat zikir. Dia baca bismillah itu dengan niat zikrullah. Satu. Begitu juga beberapa ayat Al-Quran dalam kategori pendinding diri seperti ayat kursi dan surah-surah dan surah-surah 3 kul. Kita berhenti tuan-tuan, kita bagi laluan kepada muazzin. Fadhal ya tafadhal. Alhamdulillah. Baik, begitu juga beberapa ayat di dalam kategori ayat pendinding, seperti ayat kursi dan surah 3 kul. Jadi ini di antara maknanya bila perempuan ni tuan-tuan di dalam keadaan haid, nifas, maknanya golongan ini berada di dalam keadaan lemah, badannya lemah, fizikalnya lemah, emosinya terganggu. Sebab tu bila perempuan ni tuan-tuan dia haid atau nifas, bapak-bapaknya jangan manulah. Memang dia selalu mudah marah-marah. Kenapa tiba-tiba kena marah pula ni, tak pasal-pasal, tak ada ribut, tak ada angin. Ya bapaknya pun dah 40 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, tak faham lagi. Jadi kalau isterinya marah tu, jangan dimarah balik tuan-tuan. Kesian.
Emosi dia naik tuan-tuan. Lagi-lagi kalau diceritakan, abang ni kata nak tambah cawangan lagi dia mengamuk tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Nanti malam tidur kat luar tuan-tuan. Tu wanita ni tuan-tuan, emosinya dia tak sama seperti laki-laki tuan-tuan. Laki-laki ni mentalnya kuat tuan-tuan. Dia cerita apa dia diam aja. Tapi dia fikir dalam kau nak buat apa ni. Fikiran dia ke depan dan ke depan. Selagi mana minta. Cuba kita minta apa tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, bukan jalan yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu na'udzubillah, minta jauh tuan-tuan. Kita minta sebab itu kita sembahyang. Kenapa kena solat ustaz? Sembahyang isyak, semua sembahyang kita buat. Fardu, sunat. Kenapa tuan-tuan? Sebab di dalam solat itu ada apa tuan-tuan? Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Bukan jalan yang dimurkai Allah Ta'ala. Siapa tuan-tuan? Golongan mereka-mereka yang dimurkai dan tidak diridai Allah Ta'ala. Siapa tuan-tuan? Selain daripada Islam tuan-tuan. Jadi bila ibu-ibu tu dalam keadaan haid nifas, maka emosinya, spiritualnya, dalamannya terganggu tuan-tuan. Jadi kalau dia tu dalam keadaan contoh 2 minggu, 15 hari 5 malam. Jadi bila lemah, zahir dia lemah, batinnya pun lemah tuan-tuan. Jadi dia tak baca Quran, terutamanya ayat kursi itu tak dibaca sebagai pagar diri dia, maka dia akan mudah benda-benda halus tu boleh meresap masuk dalam ni tuan-tuan. Setan tu, iblis tu mudah masuk, menyerap. Sebab iblis ni tuan-tuan, setan ni dia masuk menyelusup, dia menyelusup masuk menerusi urat-urat kita ni tuan-tuan. Dia boleh masuk melalui urat saraf kita ni tuan-tuan. Sebab itu kita sebagai orang Islam ni, Nabi dah tunjuk baca apa tuan-tuan? 3 kul. Jangan, saya sebut jangan baca, bukan baca kul tu kul bukan tuan-tuan. 3 kul tu kena baca cukup. Ikhlas baca, qul huwallahu ahad sampai habis. Al-Falaq baca sampai habis. An-Nas baca sampai habis. Baru ditiup satu tapak tangannya 3 kali, kemudian disapu seluruh anggota badannya, terutama sekali ketika hendak tidur malam. Sebab dalam tidur malam kita pun dia boleh masuk. Nampak tuan-tuan? Dia boleh kacau kita dalam tidur kita. Dia akan cari. Kalau dia tengok ni aku tak boleh kacau dia. Time bila boleh kacau tuan-tuan? Time tidur. Itu time tidur tu. Iblis ni dia akan cari jalan, cara macam mana untuk menyesatkan. Mesti aku tengok ni baik, sembahyang, jaga, baca Quran, zikir, selawat. Mana masa aku cara nak kacau dia ni? Rupa-rupanya time tidur tuan-tuan dia masuk. Nampak? Dia akan cari jalan. Ini janji setan ini. Iblis ni janji kepada Allah Ta'ala, dia akan menyesatkan umat Adam ini, umat Muhammad ini, hinggalah ke hari kiamat tuan-tuan. Dia tak akan berhenti tuan-tuan. Dia tak akan berhenti. Jadi bila datang Islam kepada kita ni tuan-tuan, salah satu di antaranya adalah syariat. Nak membetulkan cara hidup kita tuan-tuan. Kita hidup ni ada peraturan. Ini salah satu tuan-tuan nak kenal. Belajar sikit-sikit. Talaqi. Kita belajar dekat masjid, dekat surau sikit-sikit. Bukan ilmu pun dapat, berkat pun dapat, rahmat Allah Ta'ala pun dapat tuan-tuan. Sebab tu ilmu ni tuan-tuan selalu kita kena ulang dan ulang. Sebab manusia ni pelupa. Termasuk yang bercakap ni pun boleh tahan pelupa tuan-tuan. Nampak? Al-insan dia ambil daripada perkataan nasiya. Telah lupa. Nisyan, pelupa. Masdar. Baik. Jadi boleh dibaca kalimah lafaz bismillah itu, perempuan tadi itu dengan niat zikir, ataupun dia boleh juga membaca ayat kursi atas tujuan untuk mendinding diri dia ketika dia itu di dalam keadaan haid dan nifas. Boleh tuan-tuan. Tu dibenarkan. Jadi dia tu tak ada, maknanya adalah sepanjang dia dalam keadaan lemah tu, jadi ayat Quran tadi, ayat kursi itu menjadi dinding dia, pertahanan dia untuk diri dia. Selain itu, tidak haram bagi seorang wanita yang haid melintasi masjid. Tu disebut. Dia boleh. Maknanya perempuan ni boleh melintasi, tak menjadi satu halangan.
Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, ambilkan untukku sejadah di masjid. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku dalam keadaan haid. Sabda Rasulullah, sesungguhnya haidmu itu bukannya di tangan kamu. An-Nasa'i pula meriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anha bahawa dia berkata, salah seorang daripada kami bangun membawa sejadah ke masjid, lalu dia menghamparkannya sedangkan dia dalam keadaan haid. Maknanya ini dalil mengatakan wanita tu boleh melintasi masjid, boleh lalu kat masjid. Okey, selesai. Ada yang tak faham tuan-tuan? InsyaAllah faham bahasa saya bahasa mudah tuan-tuan, bahasa Melayu persuratan, bukan bahasa Bugis, bukan bahasa Jawa, senang nak faham tuan-tuan. Kalau saya cakap Bugis dah teruk tuan-tuan kat masjid ni tuan-tuan. Belum tuan-tuan. Wak Naim tunggu nanti. Mana Wak Naim? Lisu lah. Rewak pun balik, lisu pun balik tuan-tuan. Tengok Bugis ni. Itu bahasa dia. Dia tak boleh cakap sorang-sorang tuan-tuan. Dia mesti ada kawan dia. Kalau cakap sorang-sorang nanti dia cakap orang cak kita ni gila tuan-tuan. Kenapa ustaz cakap sorang-sorang kan? Baik, kemudian kita ambil sikit lagi tuan-tuan. Sikit lagi. Darah istihadah. Istihadah ialah darah yang keluar daripada paras perempuan, iaitu darah yang keluar daripada kemaluan perempuan, bukan semasa haid ataupun nifas. Ia disifatkan sebagai darah penyakit. Tiap-tiap darah yang keluar dari rahim perempuan melebihi atau kurang daripada haid ataupun nifas, maka darah itu dikira sebagai istihadah. Perlu diingatkan bahawa perempuan yang darahnya keluar sebagaimana yang tersebut tidak dikenakan sebarang larangan seperti ke atas orang haid dan nifas. Maknanya kalau 15 hari 15 malam tu, lepas tu seterusnya 16 17 keluar darah, maka darah itu adalah darah istihadah, maka dia kena wajib solat. Nampak? Maknanya dia kena bersihkan darah tu, bersih, ambil wuduk, sembahyang. Jadi kalau itu, tapi kalau dia masih dalam haid, maka tak perlu wajib dia solat. Dia tak maknanya tak dibenarkan, diharamkan bagi dia untuk solat. Tapi kalau itu darah istihadah, tetap dia kena solat. Larangan dia tu tak sama macam orang perempuan yang dalam kadar dia itu dalam kadar haid ataupun nifas. Okey. Mereka hanya perlu sentiasa memperbarui wuduk tatkala hendak mengerjakan ibadat solat dan lain-lain yang diwajibkan berwuduk. Maknanya apa tuan-tuan? Dia nak sembahyang tu, dia bersihkan, ambil wuduk. Lepas tu dia nak sembahyang lagi, dia kena memperbaharui wuduknya. Faham tuan-tuan? Maknanya sekali solat, sekali wuduk. Tadi lepas sembahyang, lepas nak sembahyang masih keluar lagi. Jadi nak sembahyang asar kata, tadi zuhur dah sembahyang. Kan? Istihadah dia. Jadi dia tu masih keluar lagi, dia bersihkan darah tu, dia ambil wuduk sembahyang. Lepas asar nanti dia nak sembahyang, darah tu masih keluar lagi, dia kena bersihkan, lepas tu ambil wuduk lagi. Nanti maghrib keluar lagi, dia kena bersihkan darah tu, lepas tu ambil wuduk lagi. Tengok tuan-tuan, kita pergi kuliah kan, bapaknya pun dapat ilmu, ibunya pun dapat ilmu tuan-tuan. Oh, si Odan ni kena sembahyang rupanya. Aku fikir tak kena sembahyang. Sedap tuan-tuan. Tu yang kadang-kadang ada anak-anak dara ni, dia nak ngelakkan mak bapak dia, dia nak tipu dia. Mak dia tanya, asal tak sembahyang? Ni haid lagi mak tadi. Padahal dah hari yang lebih daripada 15 hari 15. Jadi mak dia pun tak faham, ia tak penggihkan je anak dia, tak sembahyang. Jadi mak dia ada ilmu, tak, engkau jangan tipu aku kata. Itu dah lebih tu kata. Maknanya itu sudah lebih, kau kena sembahyang tu. Maknanya apa? Kena bersihkan darah tadi tu, kemudian ambil wuduk, sembahyang. Nanti nak sembahyang waktu lain lagi, masih keluar lagi, bersihkan, ambil wuduk lagi. Sampailah darah itu tak ada tuan-tuan. Ni ada perempuan-perempuan yang mana apa dia haid yang tidak menentu. Dia panggil apa tuan-tuan istilahnya? Senggugut. Baik, kita tinggalkan dulu tuan-tuan dekat muka surat ini, solat orang beristihadah. Kita tinggalkan insya-Allah. Jadi cukup sekali tuan-tuan. Mungkin sebelum kita berhenti ada mungkin 1-2 soalan. Nanti biasa saya tuan-tuan itu je. Dia nak tanya tuan-tuan. Kalau tak ada kita berhenti tuan-tuan.
Baik. Sebenarnya kalau ikutkan tu bolehlah. Bagus soalan tu. Tapi kita laki-laki tuan-tuan, agak-agak lah tuan-tuan. Isteri tengah sakit tu kan, belum bersih lagi betul lagi, darah dia dah. Pak Abu tanya tu bagus. Itu soalan yang bagus. Pak Haji Abu tanya kan, isterinya tu dalam keadaan walaupun dia tak haid lagi, istihadah ni. Kalau ikutkan tu dah boleh lah. Tapi dia tu dalam keadaan sakit tuan-tuan. Maknanya suami tu kena faham lah. Agak-agak lah. Jangan minta maaf tuan-tuan. Kita sebut. Jangan ganas sangat tuan-tuan. Kena ada tolak ansur betul. Kuasa suami itu di tangan suami. Tapi jangan sewenang-wenangnya. Faham tuan-tuan? Terima kasih ibu-ibu belakang ustaz-ustaz tu cakap. Terima kasih ustaz nasihatkan suami-suami tu. Jadi itu bagus soalannya. Walaupun boleh tetapi biarlah sampai dia bersih tuan-tuan. Ada lagi soalan tuan-tuan? Itu soalan nakal tu tuan-tuan. Tapi sangat berilmu tuan-tuan soalan tu. Kalau tak ada soalan macam tu tuan, kita tak dapat ilmu tuan-tuan. Tengok orang tanya sikit je tapi ilmu tu sangat. Macam itu jawapannya, soalannya. Nampak tuan-tuan? Ada lagi tuan-tuan? Tak ada? Tak ada? Alhamdulillah tak ada. Jadi kita berhenti tuan-tuan setakat ini. Jadi sepanjang saya menyampaikan tuan-tuan, mungkin ada di sana terkasar bahasa ataupun ada bahasa-bahasa yang tak sesuai ataupun gurau-gurau senda yang menyakitkan hati ataupun apa juga tuan-tuan, itulah saya tuan-tuan selaku makhluk Allah Ta'ala yang serba kekurangan, yang sangat dhaif. Jadi saya pohonkan kemaafan zahir dan batin. Yang maha sempurna, yang maha cukup itu semua daripada Allah SWT. Dialah pencipta yang menjadikan kita tuan-tuan, yang dia itu yang tidak mati-mati, yang sentiasa hidup, yang wajib kita mesti abdikan diri kita kepada Allah SWT, yang mana satu masa kita akan balik kepadanya Ta'ala, kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan dihimpunkan, digolongkan dalam golongan orang-orang yang diberikan rahmat. Maka dengan rahmat itu Allah mudahkan kita, dimasukkan kita semua tuan-tuan di dalam Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Amin amin. Maka kita tangguhkan masih kita dengan membaca tasbihul kafar dan suratul asri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe now.